Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Salasia Safian. Ini Ringkas TVS. Tanaman durian berpotensi untuk dikomersial jika mengikut teknik penanaman dan penjagaan yang betul. Menyatakan demikian Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Luar Bandar, Dato' Iqbal Honjoy memberitahu ini kerana tanaman tersebut sudah menjadi satu industri pada masa kini dan bukan hanya ditanam dan kemudiannya dituai apabila telah matang seperti kebiasaannya dilakukan pada masa dahulu. Menurutnya, aspek tanaman durian seperti kaedah tanaman, pemberian baja dan mengenal pasti penyakit pada pokok durian harus diambil kira. Justru Dato' Iqbal Hon berkata dengan teknik penanaman dan penjagaan yang betul akan menjadikan pokok durian membuahkan hasil berkualiti serta dalam kuantiti yang banyak. Selain itu, ujarnya jika pokok durian yang ditanam berbuah di luar musim, sudah pasti mendapat permintaan tinggi di pasaran tempatan malahan untuk dieksport ke luar negara. Dato' Iqbal Hon yang juga Presiden Penanaman dan Usahawan Durian Sarawak PPUDS berkata demikian pada kursus teknologi penanaman durian anjuran Jabatan Pertanian di Sinewan Bau pada Sabtu. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli menyifatkan pertanian moden boleh dijadikan sumber pendapatan berbanding sekadar kegunaan sendiri. Mengambil contoh hasil tangkapan ikan, beliau berkata kalau dahulu biasanya ia dimasinkan untuk kegunaan sendiri tetapi sekarang keadaan telah berubah kerana produk pertanian dan hasil laut boleh dijual dengan harga yang tinggi. Sekarang semua jadi duit. Kalau dulu kita dapat ikan 10 kilo di Kuala Tatau, kita buat masin. Nak dihantar ke Bintulu, alang-alang. Kalau dapat ikan terlalu banyak, tak ada orang beli, harga turun buat masin. Tapi sekarang kita lihat keadaan sudah berubah. Kalau ikan banyak, kita telefon saja. Ada orang nak beli. Bermakna nilai tidak turun. Tambah Talib, suatu ketika dahulu pertanian yang diusahakan hanya untuk keperluan sendiri. Tetapi sekarang ia sumber pendapatan yang mampu meningkatkan taraf hidup pengusahanya. Itulah saya yakin penduduk Kuala Tatau dan sekitarnya mempunyai ciri-ciri perniagaan. Mereka suka berniaga. Dapat ikan, dapat dijual. Dapat bubuk, petak belasan, petak pit, laku. Semua menjadi hasil dan duit. Beliau kata demikian ketika berucap merasmikan Agriculture Community Outreach Program Agrikrop di Dewan Masjid Al-Amin Kuala Tatau Bintulu pada Sabtu. Justru beliau berharap pengusaha yang benar-benar mengusahakan pertanian diyakini mampu mencapai kejayaan hasil bantuan dan khidmat nasihat daripada pihak berkaitan. Kawasan Dun Kakus akan terus menerima pembangunan berterusan dari kerajaan negeri, terutamanya dari segi infrastruktur dan utiliti. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera Datuk John Siki Tayai berkata, pembangunan itu termasuk 4 rumah panjang iaitu Rumah Jaya, Rumah Ado, Rumah Jeffrey Kitub dan Rumah Kia. Manakala katanya bekalan air bersih menerusi SAWAS sudah ditender dan keputusan sedang dalam proses. Selain itu, projek SARIS juga telah mula dilaksanakan di kawasan Ulu Kakus dan kawasan Takan Anap. Sementara itu, beliau yang juga Adun Kakus memberitahu penduduk di kawasan boleh memohon kepada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFO bagi pembinaan gereja baharu dan baik pulih gereja sedia ada. Bagi Biro Wanita, katanya banyak kursus boleh dipohon dari Kementerian Wanita, Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak, JWKS, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrade dan Jabatan Pertanian. Untuk kursus kraftangan pula boleh dipohon dari Kraftangan Sarawak atau Kraftangan Malaysia. Penduduk juga disarankan menghantar permohonan kawasan perkuburan kepada Pejabat Tanah dan Survey bagi memohon tapak tersebut. Beliau berkata demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Penamaan Baru JKK Lidong Beleng pada Sabtu.
Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab telah mengenal pasti punca gangguan bekalan air yang berlaku di Bandar Simanggang. Ia berikutan masalah teknikal pada muka sauk di loji rawatan air Bayai. Kerja-kerja baik pulih segera dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. Menurut Jebab dalam satu kenyataan, kerja-kerja baik pulih telah selesai sepenuhnya pada 10 Disember 2020. Namun tekanan bekalan air memerlukan sedikit masa untuk kembali pulih seperti biasa, terutama bagi kawasan-kawasan tinggi dan kawasan endpoint. Selain itu, penghantaran bekalan air menggunakan lori tangki juga dilakukan oleh pihak Jebab bahagian Sri Aman ke kawasan-kawasan yang tercecas. Tambah Jebab lagi, projek upgrading of Bayai Water Treatment Plant SR3 Work Order 3 sedang giat dijalankan yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf kapasiti pengeluaran loji rawatan air Bayai dari 33.33 juta liter sehari kepada 53.33 juta liter sehari. Projek tersebut yang bernilai 21.5 juta ringgit dijangka siap pada suku kedua 2021. Seorang wanita yang memiliki susur galur dari Malaysia mencipta sejarah apabila menjadi wanita bukan kulit putih paling muda dilantik sebagai Datuk Bandar di California, Amerika Syarikat. Jocelyn Yeo, 25 tahun, dilantik sebagai Datuk Bandar East Vail, sebuah bandar di wilayah Riverside, California, selepas berkhidmat sebagai Ahli Majlis Bandar East Vail pada tahun 2018 dan menyandang jawatan Datuk Bandar sementara sejak tahun lalu. Bapa Jocelyn Yeo dari Malaysia dan ibunya berasal dari Vietnam berpindah ke Amerika Syarikat pada 1990-an. Katanya tanggungjawab beliau sebagai seorang ibu antara pembakar semangat beliau untuk berkhidmat kepada masyarakat. Beliau bersama ibu bapanya berpindah ke Malaysia pada 1996 apabila datuknya menghidap kanser dan tinggal di negara ini lebih 10 tahun sekaligus membolehkan wanita itu mempelajari budaya dan warisan Malaysia. Kerajaan tidak boleh sewenang-wenangnya memindahkan beruang panda gegasi Fua dan Fengyi di Zoo Negara ke tempat pameran lain. Ini kerana menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasara, ia membabitkan perjanjian antara dua negara. Jelas Datuk Samsul sebarang keputusan terhadap kedua-dua haiwan berkenaan mesti mengikut apa yang terkandung dalam perjanjian antara Malaysia dan China. Justru katanya perjanjian yang sudah ditandatangani oleh dua negara terbabit perlu diambil kira. Sementara itu, bagi anak kedua pasangan panda berkenaan, Yi Yi yang dilahirkan 14 Januari 2018, pantaran pulang haiwan itu ke China seperti dalam perjanjian sepatutnya sudah dibuat namun terkendala disebabkan pandemik COVID-19. Vaksin COVID-19 yang dibawa dari kilang pembuatan Pfizer di Michigan mula dihantar ke seluruh Amerika Syarikat bermula pagi Ahad. Dijangkakan sebanyak 3 juta dos vaksin akan dihantar ke seluruh negara itu. Jumlah yang sama akan diedarkan kepada penerima vaksin untuk dos kedua bagi perlindungan daripada COVID-19. Penghantaran pertama akan meninggalkan kilang pembuatan Pfizer di Kalamazoo, Michigan dengan truk dan kemudian diterbangkan ke hub serantau Amerika. Pengedar perubatan McKesson dan rantaian farmasi termasuk CVS dan Rite Aid juga terlibat dalam pengedaran vaksin di pusat-pusat jagaan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat, peperangan kita menentang COVID-19 masih belum selesai. Jaga kebersihan diri, jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan juga jangan lupa kongsikan idea anda di Pitchit 2021. Mohon di atas talian di tvstv.my/pitchit dan daftar sebelum 28 Januari 2021. Saya Salasia Safian, salam hormat dan jumpa lagi.